dapatkan kemenangan untuk perlawanan yang kedua. Tetapi pasukan Todak tidak akan benarkan perkara tersebut. Untuk capai level 4 tapi first blood cukup awal untuk mereka dapatkan. Prediction yang cantik sebenarnya daripada Abyss Strike carry tadi sebab flicker dilakukan terlebih dahulu oleh Yumski, baru Abyss Strike itu dikenakan. Hujung-hujung tu. Anak muda ini memang begitu berbakat sebenarnya. Tak ada sebab kenapa Dairot ni di ban keluar apabila tim hak yang anda hadapi. Lihat saja guys, tak ada masalah untuk melakukan perkara tersebut. Menunjukkan sememangnya hero keselesaan beliau. Tetapi persoalannya, adakah Todak telah pun melihat perkara tersebut dan terus saja menyediakan jawapan bagaimanakah nak memberhentikan pergerakan carry sebentar saja lagi. Saya rasa diorang pun memikirkan apa gunanya format best of 7 kalau mereka tak gunakan keseluruhan 7 perlawanan untuk uji satu persatu. Tadi dah uji Atlas. Game ni uji Dairot pula. Lepas tu last duduk kena ban. Lepas tu barulah diorang boleh untuk dapatkan kemenangan. Mungkin macam tu lah. Tapi sekarang team fight bakal berlaku. Strike real wall manipulation daripada bakal Chico guys dapatkan satu. Tapi akhirnya dia sebenarnya yang bakal terpaksa pulang menggunakan flicker juga. Dua untuk kosong. Ya, kita nampak kekuatan AOE, lapisan AOE daripada Team Hak sebentar tadi begitu baik. Saya nak sebut Team Fight sebenarnya tergabung dengan Team Hak sebentar tadi. Tetapi pasukan Todak sekarang ini, apa yang perlu mereka lakukan untuk early game ini untuk dapatkan balik lead mereka? Untuk tim Hak sekarang ini, mereka yang berada di bahagian depan, mereka boleh saja memaksa memberikan tekanan kepada bahagian goal lane. Momo menjadi fokus mereka. Main berada di bahagian belakang. Saya tak pasti adakah mereka akan melakukan dive. Nampaknya tidak. Todak pula nampaknya akan mula melakukan rotasi kepada bahagian atas untuk bersedia memberikan sedikit bantuan. Ya, benar sekali bantuan cuba untuk diberikan. Tapi dalam waktu yang sama, kalau kita lihat kedudukan daripada Panda sudah pun mula untuk diarak ke bahagian tengah untuk mendapatkan lebih lagi farm dengan lebih pantas meninggalkan Momo di bahagian atas berseorangan. Tetapi lihatlah Turtle yang bakal muncul dengan komposisi tim Hak yang sudah pun bersiap sedia. Chico guys sudah pun membazirkan real world manipulation tersebut. Tak berjaya untuk dapatkan Lola. Tapi Lola sudah pun dikejar oleh dua orang pemain rival dan juga Pomis. Namun ini adalah sebuah perkara yang berbaloi. Turtle bakal dimiliki dengan mudah oleh tim Hak. Pada awal tadi kita lihat bagaimana pasukan Todak berjaya untuk mendapatkan turtle. Mereka mengkorbankan Yumski. Kali ini Team Hak mengkorbankan Lola demi mendapatkan turtle tersebut. Jadi gerakan demi gerakan yang dilakukan oleh kedua pasukan ini seolah-olah membalas antara satu sama lain. Ya, dan Adimas sebenarnya bagi pendapat saya, Lola boleh saja melarikan diri. Tetapi dia seperti memilih nak pergi ke kiri ataupun ke kanan sehingga memberikan ruang untuk pasukan Todak mengejarnya sebentar tadi. Walaupun Todak mengambil peluang untuk mendapatkan menangan mereka yang pertama di bahagian bawah. Mungkin ini akan membenarkan Todak memberikan tekanan kepada goal laner tim Hak pula iaitu Panda. Ya, benar sekali. Kalau kita lihat sekarang ini untuk Todak, mereka ada serba sedikit kesukaran. Namun pada pendapat saya, mereka lebih ke arah early game hero nak dibandingkan dengan Team Hak. Saya gemar apa yang dilakukan oleh Panda ini. Walaupun masih lagi early game, tetapi dengan mengambil emblem Weapon Master, dia terus fokus ke arah Blade of Despair untuk mendapatkan bonus effect yang lebih sekarang ini. Wild charge, tapi akhirnya dibalas kembali. Namun tak berjaya untuk dapatkan apa-apa. Terhentak ke Paleman sebentar tadi ke arah dinding tersebut. Cuba untuk dapatkan Yumski, tapi sempat flicker juga pakai Amazon Strike. Tidak berjaya untuk dapatkan apa-apa. Namun naga hitam ini akan cuba untuk membaham pemain-pemain Team Hak yang cuba untuk melarikan diri. Patrick sempat dia pakai real wall manipulation dibalas dengan nomi 16. Namun kedua-duanya tidak memberikan apa-apa impak dalam tim fight tersebut. Cukup sekedar menara sahaja diambil oleh pasukan Hak. Inilah dua tim terbaik Malaysia. Reaksi yang begitu pantas terlebih sekali ini Chico guys. Chico! Dia sangka peperangan sudah pun berakhir. Namun tim Hak sudah pun bersiap sedia untuk melakukan pusingan yang kedua. So far setakat ini saya nampak pasukan Team Hak dah boleh baca sedikit sebanyak gerakan pasukan Todak yang mereka tahu pasukan Todak tidak ingin kembali sepenuhnya. Masih lagi meletakkan beberapa ahli pasukan di bahagian atas tersebut. Adakah ini salah satu rencana untuk pasukan Team Hak dapatkan kemenangan? Saya rasa ya, tetapi ianya juga bergantung kepada pasukan Todak juga. Sama ada mereka menyedari kesilapan sebentar tadi dan mempelajarinya. Ini baru saja match yang kedua dan sekarang ini Momes. Pomis sudah pun menggunakan Black Dragon Bomb. Man akan dapatkan wild charge. Tapi lihat Pomis, walaupun dia terbang dalam non-off down, tetapi masih lagi damage diterima dengan cukup banyak.
Turtle terlebih dahulu diberikan perhatian, sementara Panda akan berjaya untuk memusnahkan menara di bahagian bawah. Rival terpaksa untuk pulang. Nampaknya Turtle ini mudah untuk didapatkan. Namun Lola, dia masih ingin masuk. Dia akan ditumbangkan dengan mudah. Tapi one touch oleh Man. Menyelamatkan oleh pemain DreamHack. Sememangnya tepat pada waktu. Adakah itu dirancang ataupun refleks daripada Man menyelamatkan keadaan? Ianya dirancang. Kita lihat sekarang ini DreamHack mengulangi gameplay mereka daripada game yang pertama. Mereka telah pun berkumpul. Toda satu persatu dijatuhkan. Mereka perlu mencari jalan. Bagaimana mereka nak memecahkan formasi DreamHack? Mungkin mereka daripada pasukan Toda harus berfikir arah kepada speed pushing sekarang ini. Dapat objektif tapi di bahagian atas. Momo hampir saja dikorbankan sebentar tadi. Tetapi Lola masih lagi belum cukup itemnya untuk memperlahankan gerak-gerik Momo. Pasukan Toda, ya, walaupun daripada sudut statistik ketinggalan. Ya, ada sebarang ruang. Namun Yomski bijak dibalas kembali. Nominal Blast. Man akan berjaya untuk dapatkan pemain tersebut. Namun ialah bagaimana Min boleh yang tertangkap. 1-1. Pomis Mahara ke bahagian hadapan cuba untuk mencari pendaratan sempurna. Lola akan turut menjadi mangsa dalam pertempuran tersebut. 2-1. 4 lawan dengan 3. Gary dan juga Panda cuba untuk bertahan bersama dengan Man. Tapi akhirnya Minion terlebih dahulu diberikan fokus. Momo akan berjaya untuk memecahkan menara. Memberikan lampu hijau untuk rival masuk, menumbuk main pasukan Hulk dan mendapatkan kill yang ketiga. Inilah Toda baru saja disebut mempunyai kemampuan untuk melakukan comeback, terus sahaja berjaya memenangi satu team fight yang begitu besar, dan ini yang menyebabkan mereka sedikit demi sedikit mengejar perbezaan gol dengan pasukan Hulk. Ya, pada 6,500, Momo 6,000 buat ketika ini. Tetapi di dalam team fight tersebut, satu saja kesilapan daripada pasukan DreamHack, iaitu stun tidak memberhentikan RWF. Sekarang ini Rival. Alamak, Rival dia cuba untuk dapatkan Panda, tapi Blika sudah berusaha pakai Rival. Akan berjaya untuk mendapatkan kill yang ketiga buat dirinya. Malah Dominant Blast. Dapat ramai orang pemain di bahagian tersebut. Namun sayangnya hanya Gary bersorangan saja dapatkan satu kill, dan akhirnya mereka akan berikan fokus ke atas slot. Namun Rival ada berhampiran nyawa sedikit demi sedikit dikenakan fogging damage yang cukup memedihkan daripada Lola. Namun masih lagi ingin masuk. Real World Indonesia digunakan pakai terlebih dahulu. Man akan menggagalkan pergerakan masuk daripada pasukan Toda, menyebabkan Gary akan memberikan fokus kepada Lord. Namun bagaimana jika guys mampu untuk melarikan diri? Yomski akan terkorban di sini. Malah Man juga memberikan nyawanya untuk memberikan Lord kepada tim Hulk. Pomis tiba agak sedikit terlewat, dan akhirnya Lola akan tetap berjaya pulang. Jiku akan ditumbangkan dengan satu pengguna random seperti yang tepat pada sasarannya. Pomis juga bakal memberikan kill yang kedua untuk ada double kill di situ. Jaya untuk dapatkan double kill, berjaya untuk mendapatkan Lord. Sekarang ini Team Hulk boleh saja melakukan serangan yang seterusnya untuk melenyapkan menara-menara di kawasan luar bagi pasukan Toda. Dan untuk Toda pula mungkin mereka perlu merancang sedikit bagaimanakah serangan mereka untuk melakukan pertahanan sebentar sahaja lagi. Kita lihat Yomski masuk sekarang ini. Min. Rival dah cuba untuk melakukan tumbukan, tapi Dominant cukup untuk menidurkan pemain-pemain pasukan Toda. Double kill berjaya untuk dimiliki oleh Gary. Malah sekarang ini ada Lord untuk Toda. Risaukan sebenarnya. Hanya ada 2 orang pemain. Zico dan juga Pomis akan menjadi benteng pertahanan yang agak kurang kukuh untuk pasukan Toda bertahan. 5 saat untuk Yomski hidup. Real World Manipulation menjadi harapan untuk Toda bertahan, dan akhirnya naga hitam ini berjaya untuk menghalau pemain-pemain pasukan Hulk daripada menamatkan permainan. Combo Man dan juga Min tak boleh nak dipandang rendah langsung. Nominal Blast dan juga Wild Charge sebentar cukup untuk mengejutkan Toda. Tak dilupakan dengan Gary. Abysm Strike melepaskan damage yang begitu tinggi. Toda tak dapat nak menadahnya, dan sekarang ini Toda dengan kehilangan satu infiltrator sedikit lemah daripada segi kawalan minion. Wave peluang yang besar untuk Team Hulk semakin jauh, semakin meninggalkan pasukan Toda. Saya masih lagi tengah memikirkan mengapakah pasukan Toda tak jumpa ruang untuk melaksanakan team fight mereka dengan begitu baik. Adakah mereka merasai kejutan daripada pasukan Team Hulk ni, tidak menjangkakan prestasi daripada pasukan Team Hulk untuk Grand Finals ini? Saya dah cakap mereka masih lagi ingin lakukan eksperimentasi.
Itu satu teori sajalah. Janganlah kalau tiba-tiba tak jadi kena Kelip lah, takut. Takut. Tapi Tapi benar sebab kalau kita lihat daripada komposisi hero, apa yang dikatakan awak tu seolah-olahnya benar sekarang ni. Melepaskan hero yang kuat untuk carry, mereka sendiri mengambil hero yang ada AOE. Manakala Timak mudah saja untuk mencuri wild charge tersebut berkali-kali. Ya, menjadi persoalan saya nanti kalau game pertama mencuba Atlas, game kedua pula ada dive out. Game ketiga, adakah Todak akan mula menunjukkan taringnya ataupun tidak. Tetapi sebelum itu, game kedua kita masih lagi belum berakhir. Todak masih lagi mempunyai peluang untuk melakukan comeback dekat sini. Tetapi lihat bagaimana Team Hak telah pun bersedia untuk melakukan ambush. Todak juga sedang ingin melakukan perkara yang sama. Lola, perlu untuk berjaga-jaga. Ada perangkap yang sudah pun dipersiapkan. Sekiranya anda melalui jalan yang tersalah di sini, yang mana Min sudah pun diketahui kedudukannya, satu stun ke atas Yomski. Concealer kena pakai, namun lihatlah garis barrier tepat untuk memastikan kedudukan. Pasukan Todak akan marah ke bahagian hadapan Pomis. Menjadi pertahanan barisan hadapan, namun tak cukup. Pomis akan ditumbangkan. Nomor 16 dikumpulkan dengan mereka. Berjaya untuk digagalkan oleh Yomski. Dia berjaya untuk loloskan diri ataupun tidak, nampaknya tidak. Yomski akan terus diburu. Malah Yoms akan ditumbangkan di sini oleh Gary. Lihatlah kedudukan pasukan Todak dengan 3 orang pemain saja yang tinggal. Timbang berjaya untuk dapatkan Chico, guys. Dan Lord sekarang terbuka luas. Namun pasukan Todak hanya tinggal 2 orang pemain. Adakah ini penamannya untuk pasukan yang kedua? Boleh saja melakukan push. Mereka tak memandang Lord langsung. Mereka ingin mendapatkan kemenangan. Todak memandang juga rival akan cuba untuk melakukan pertahanan. Tetapi nampaknya Timak kembali disiplin. Mereka mahu mendapatkan kemenangan dengan bersih dekat sini. Tak ingin terlalu memaksa, di mana mereka juga sedar satu kesilapan Todak boleh membalas dendam. Dan sekarang ini akan menjadi Lord yang percuma. Sebentar tadi gerak yang dilakukan oleh pasukan Todak tu kita pernah lihat beberapa kali menghantar seorang saja di bahagian hadapan, iaitu Pomis, dan mereka yang akan follow up ke atas gerakan Pomis tersebut. Tetapi kesilapannya adalah Pomis dengan menggunakan Black Dragon Farm terlalu awal pergi ke bahagian hadapan dengan rakan-rakannya tidak bersedia untuk melakukan follow up. Walaupun adanya RWM daripada Chico guys diberhentikan dengan serta-merta oleh Lola dengan menggunakan Falling Star Mode. Kemenangan yang bersih untuk pasukan Team Hak sebentar tadi. Dan kesilapan daripada Todak tersebut adakah menggambarkan di mana mungkin ada masalah komunikasi sedikit daripada Todak dekat sini. Nampak seperti mereka tak bersedia untuk melakukan team fight dengan kemas. Walau bagaimanapun, mereka perlu memperbaikinya kerana push yang terakhir daripada Team Hak telah pun dimulakan. Ya, serangan yang cukup berkualiti cuba untuk dilakukan oleh pasukan mereka. Namun masih lagi 5 orang pemain rival. Nyawa separuh terpaksa untuk pulang terlebih dahulu. Tapi lihatlah bagaimana Momo akan ditumbangkan. Nomor 16 berjaya untuk digagalkan. Akan tetapi minion masih lagi ada. Bakal bergerak masuk. Unstoppable. Panda akan dapatkan menara ini. Team Hak membuktikan